صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أما بعد. Muslimin yang dirahmati Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kasih sayang daripadanya, rahmat daripadanya, dengan keizinan daripadanya, terus memberikan kita nikmat kesihatan, nikmat Islam serta iman, dapat sama-sama kita berkumpul menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah di rumah Allah yang penuh keberkatan ini, Surau Haji Maksum, Jalan Khamis Mirul. Alhamdulillah, satu nikmat yang besar yang dikurniakan Allah kepada kita semua. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah, pertama sekali saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan, jazakumullah khairan katsira kepada ahli jawatan kuasa surau, pengurusi surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal. Alhamdulillah, kuliah perubatan Islam dapat diteruskan. Jadi Alhamdulillah, pada kuliah yang lepas kita telah berkongsi beberapa perkara mengenai mengapa dan bagaimana jin ini boleh mengganggu manusia. Satu perkara yang amat penting untuk kita ketahui. Bila mana kita tahu puncanya, maka mudahlah untuk kita mendapatkan rawatan dan kita mudahlah untuk mengatasinya, insya-Allah. Jadi Alhamdulillah, sebelum ini kita telah kongsikan beberapa perkara yang terdapat 10 punca bagaimana dan punca kita ini boleh diganggu oleh makhluk halus ini. Alhamdulillah, perkara-perkara ini kami dapat daripada yang dikumpulkan oleh Datuk Dr. Amran Kasimin. Sepanjang pembelajaran kami bersama Tuan Guru, Alhamdulillah, ia dapat sangat membantu pesakit-pesakit yang hadir ke pusat rawatan bila mana kita diagnos dan kita tahu punca pesakit tersebut, bagaimana dia boleh kena dengan gangguan ini. Jadi kita kongsikan ada 10 perkara bagaimana manusia ini boleh terkena gangguan makhluk halus. Tak kiralah apa puncanya, saka ke, sihir ke, jin asyik ke, yang menumpang ke, keteguran ke, itu semua ada kaitan dengan makhluk halus. Jadi perkara yang pertama adalah sebab apa mudah untuk kita diganggu oleh makhluk ini. Yang pertama, sebab lemahnya semangat dan roh kita. Maksud yang diberikan tentang lemah semangat ini serta roh kita ini apabila maksiat ataupun sifat mazmumah ini penuh dalam hati kita. Memang kita ni manusia biasa, sentiasa melakukan kesilapan, tapi kadang-kadang kita ini lewat-lewatkan istighfarnya kepada Allah. Kita lewat-lewatkan taubat kita kepada Allah. Kadang-kadang itulah punca bila nampak je manusia ni dah buat maksiat, dah buat dosa, tapi dilewat-lewatkan taubatnya. Inilah jalan yang pertama dia boleh masuk. Bila dia masuk, dia akan mengganggu keseluruhan kehidupan. Itu punca yang pertama. Punca yang kedua adalah kadang-kadang kita tidak berpegang kepada sunnah Nabi SAW dengan konsisten. Apa yang Nabi tinggalkan kadang kita tak buat pun. Nabi suruh kita jaga adab tidur, Nabi suruh kita jaga adab makan, Nabi suruh kita baca bismillah. Itu semua ada benteng paling kuat untuk mengatasi serangan makhluk halus ini. Tak kira apa jenis pun. Dengan hadirnya kuliah subuh, hadirnya kuliah maghrib, kelas-kelas pengajian, itu semua terapi kepada masalah gangguan makhluk halus. Banyak pesakit kita sembuh, antara sebab kesembuhan dia banyak hadir kuliah. Dia top up balik keimanan dia top up balik kekuatan dalam jiwa dia. Tak kiralah kuliah apa pun, yang penting bermanfaat. InsyaAllah ia sangat membantu untuk mengatasi masalah gangguan makhluk halus. Tak semestinya kita kena mandi dengan daun bidara, tak semestinya kita kena mandi dengan air ruqyah. Antara terapi yang terbaik, duduk di majlis ilmu. Tu antara kaedah yang terbaik. Tak dapat duduk majlis ilmu pun tak apa, buka YouTube, dengar pengajian agama selain daripada dengar Al-Quran. Itu juga satu perkara, satu kaedah dalam merawat pesakit gangguan. Tu kita kena pegang betul sunnah yang Nabi tinggalkan. Semampu kita, sekuat kita, kita pegang mana yang kita mampu dan kita istiqomahkan.
InsyaAllah ia menjadi benteng yang sangat kuat. Yang ketiga, kita ada satu sifat takut atau marah yang bersangatan. Kedua sifat ini ya Allah sebut di dalam Al-Quran supaya kita tahan kemarahan ini. Kita kena tahan kemarahan kita. Ya, kita selaginya kita dapat boleh tahan marah, insya-Allah hadiah yang Allah berikan kepada kita adalah syurga. Rupanya tahan marah ini satu benteng, ya. Bagaimana syaitan itu tak boleh masuk kalau kita berjaya tahan marah. Dia dapat bisik je dulu. Dia bisik. Bila kita luahkan perasaan marah tu, baran kita itu, kita dah buka jalan untuk dia masuk. Sebelum dia nak masuk, dia bisik dulu. Kau marah. Kau maki dulu, kau pukul je. Kita start je maki, mencarut. Waktu itu ruang terbuka luas. Dia masuk dalam badan, jalan dalam saluran darah kita, akhirnya mengganggu kehidupan. Akhirnya kita tuduhlah saka, kita tuduhlah sihir. Padahal jin yang masuk tu ditunggu dah lama nak masuk. Dia standby nak masuk, yang duduk-duduk tepi jalan tu, yang sedang makan dekat tong sampah, yang sedang duduk tepi relax tu, yang nakal-nakal ni, ditunggu. Ditunggu, dia masuk, akhirnya dia buat tuduhan, akulah saka. Bergaduhlah adik-beradik. Bergaduh, baru ni, dekat Meru juga. Silapnya satu perkara je. Yang sebut ada saka ni ustaz. Ustaz ni siapa? Dia ni mudir tafiz. Pesakit ni pergi jumpa dengan ustaz ni, minta nasihat. Dia kata, ustaz, saya punya masalah, mungkin ada gangguan dekat family saya. Ustaz boleh tengok-tengokkan ke? Boleh cek ke ada gangguan ke macam mana? Oh tak apa-apa, nanti saya cubalah. Dia kata saya ikhtiar. Dia balik ke Mahat. Apa dia buat? Dia pergi tanya kepada salah seorang daripada pelajar dia. Dia kata pelajar dia ni ada satu kelebihan. Apa kelebihan pelajar ni? Dia ada seorang sahabat yang tak nampak. Ya, yang boleh membantu melihat masalah ghaib ini. So jadi digunakan pelajar ini, gunakan sahabat kepada pelajar ini supaya tengok masalah family itu. So bila dalam keadaan separuh sedar budak ni, ya, jin itu masuk dalam tubuh badan budak ini, menyatakan bahawa keluarga yang datang minta bantuan itu ada masalah saka. Sebelah family isteri. Oh, patutlah. Dah mula patutlah. Disampaikan kepada warga ni tadi. Ustaz ni pun sampaikan. Disampaikan kepada family. Oh, masalahnya tadi kita dah alhamdulillah dengan izin Allah. Cantik ayat dia tu, susun cantik kan ustaz kan? Izin Allah ya, ini bukan kita yang bagi, ini kurniaan daripada Allah. Ya, ada kelebihan daripada salah seorang pelajar saya ni, dia boleh tengok-tengok. Okey, jadi dia minta dengan izin Allah, dia tengokkan pelajar, dia tengokkan keluarga ni. Ada saka ya, ada masalah gangguan saka di sebelah isteri. Dah jadi tuduhan besar. Bergaduh family ni. Yang isteri pergi cari siapa pula keturunan dia yang mengamalkan benda-benda syirik ini. Siapa pula daripada mak ayah atau nenek dia yang membela saka ni. Daripada adik-beradik sebelah isteri bergaduh, tak bertegur siapa. Kau pandai buat tuduhan, kau kata mak ada bela jin, atuk ada bela jin. Bergaduh. Suami isteri bergaduh, isteri keluarga bergaduh. Disebabkan tuduhan seorang ustaz mudir tahfiz. Jahat tak? Jahat syaitan. Nampak tak digunakan budak ini, syaitan menggunakan budak ini memecah belahkan keluarga orang lain. Bukan memecahkan keluarga dia. Dia pecah belahkan keluarga orang lain. Syaitan. Dengan mahat tafiz, dengan ustaz tu, dengan pelajar, lingkup. Lingkup habis. Menggunakan perkhidmatan jin. Tak kiralah sahabat itu Islam ataupun bukan. Jadi kena hati-hati. Jangan bagi dia peluang atau ruang untuk kita menggunakan perkhidmatannya. Jangan buka ruangnya, termasuklah dengan sifat baran ini tadi. Kita rawat orang ni dulu ada masalah, ya, jin silat. Dia pernah mengambil ilmu persilatan yang diamalkan kebatinan dan sebagainya. Dah keluar dah jin tu, dah tak nak masuk dah. Dah insaf dah tak nak ganggu manusia. Tapi ditunggu. Bukan senang lenang dia nak keluar begitu sahaja. Tak ditunggu peluang. Aku keluar, aku tunggu. Ya, kadang-kadang orang silat ni ada baran sikit. Dia tak boleh dicuit. Kena cuit sikit, dia mula. Kau berani kau cuit. Dia buka je baran dia tu masuk, syaitan dia masuk, kebal dia balik. Kena hati-hati. Ya, kawal sifat marah. La taghdab walakal jannah. Siapa yang berjaya tahan marah, syurga buatnya. Itu sabda Nabi SAW. Ya, yang keempat, perempuan yang suka bersolek, lelaki yang suka bersolek berlebih-lebihan. Ya, tabaruj.
Ya, lelaki pun sekarang dah mula suka bersolek, perempuan lah apatah lagi. Kita perempuan suka bersolek ni perkara biasa, tapi sekiranya ia berlebih-lebihan, ya, dengan pakai lipstiknya tebal, dengan celaknya sampai ke hujung mata kan, bertepek sini, bertepek sana, bertujuan untuk menarik rangsangan lelaki, untuk menarik minat lelaki, itu satu tabaruj yang dilarang oleh agama, membuka ruang, peluang kepada syaitan untuk datang masuk ke dalam tubuh badan dia. Sekali lagi, kadang-kadang kita tuduh lagi saka, padahal kita kena muhasabah balik. Perkara ini datang disebabkan oleh diri kita sendiri. Saka ke, sihir ke, asyik ke, apa segala jenis jin ni, ditunggu peluang dan ruang untuk dia masuk, bukan boleh sesuka hati dia nak masuk. Ya, lagi-lagi jemaah-jemaah masjid macam ni, ini semua kebal ni, dia nak masuk fikir 2-3 kali. Aku masukkan dia pergi jemaah, mampus aku terbakar dalam badan panas. Dia duduk dalam tu, mukjizat Quran ni antara dia. Kalau kita bacakan di luar, jin itu tidak ada dalam tubuh badan pesakit, tak memberi impak kepada jin tersebut. Tapi sekiranya dia masuk dalam tubuh orang, kita bacakan Quran kepada dia, menjadi satu senjata buat kita untuk musnahkan dia. Setiap huruf yang keluar daripada mulut peruqyah menjadi peluru kepada kita menembak syaitan yang ada dalam tubuh badan pesakit. Itu hebatnya Al-Quran yang Allah jadikan sebagai penawar kepada masalah gangguan ini. Nampak baca tak ada apa-apa. Cuba bacakan orang yang tak ada gangguan dengan ada gangguan. Ada perbezaan. Kita baca sikit dah mula ngitik. Dia tak boleh kawal pergerakan tu. Itu kawan daripada syaitan yang ada dalam tubuh badan. Jadi kalau kita nampak ke isteri kita, anak-anak kita mula make up berlebihan, kita nasihatkan secara perlahan-lahan. Sebab ditakuti syaitan akan datang dan masuk dalam tubuh badan dia. Kalau dia dah masuk, satu cerita pula nak mengeluarkannya. Kena ikhtiar. Nak keluarkan, dia nak masuk bukan senang, nak keluar lagilah susah. Alang-alang aku dah masuk, nak keluar ni bukan satu perkara yang mudah. Ya. Yang kelima hari ini kita kongsikan, ya, iaitu sedih yang bersangatan atau berpanjangan. Ini lagi satu masalah. Satu lagi masalah, bila kita ini jadi sedih yang bersangatan atau berpanjangan. Ya, apa itu maksud dengan perasaan sedih? Sedih satu perasaan kesakitan psikologi yang dikaitkan dengan kehilangan, kekurangan, putus asa, tidak boleh melakukan apa-apa, pilu dan marah. Kesedihan adalah emosi asas dan sebahagian daripada apa yang menjadikan kita ini adalah manusia. Kesedihan melampau boleh menyebabkan kemurungan yang merupakan salah satu daripada penyakit mental. Sedih ini emosi asas. Semua manusia ada sedih. Kalau siapa-siapa yang tak ada perasaan sedih, dia bukan manusia. Kena fakta ni daripada pakar psikologi, doktor psikologi daripada unit sekretaris. Mereka menyatakan emosi asas manusia. Siapa tak ada perasaan sedih, dia ada masalah mental. Dia berpenyakit. Selepas itu sekiranya kesedihan itu melampau, terlampau-lampau, tak boleh kawal, boleh menyebabkan kemurungan dan akhirnya menjadi salah satu penyakit mental. Kita nak tengok beza antara kesedihan dan kemurungan, iaitu kesedihan yang melampau. Kesedihan melampau ini kita boleh sebut juga sebagai kemurungan. Semalam kat Seksyen 7. Seksyen 7 IPTA apa lagi? Ada satu je IPTA di Seksyen 7. Budak terjun daripada bangunan, mati, bunuh diri. Sebab ni kesedihan melampau semalam. So khabar hari ni dah keluar dah berita tu. Semalam kes tu berlaku, seorang pelajar perempuan belajar di IPTA di Seksyen 7 Shah Alam. Dia duduk di Seksyen 7, belajar di Seksyen 2, akhirnya terjun bunuh diri. Itu semalam punya cerita. Ya. Kalau ikut statistik negara kita, rekod tahun 2020 hingga 2022, berapa peratus kematian bunuh diri antara lelaki dan perempuan? Rasa-rasa mana lebih tinggi? Bunuh diri. Perempuan kan? Sebab jiwa dia lemah, kan? Dia ni sentimental, dia tak boleh tegur, sedih cepat. Statistik 2020 hingga 2022 mengikut angka polis yang saya terbaca baru-baru ni, 65% adalah lelaki, bukan perempuan.
So lebihnya adalah perempuan. So lelaki lebih tinggi daripada perempuan. Kejadian bunuh diri ni. Hati-hati muslimin sekarang. Tengok muka ganas ni tapi hati tisu. Muka ketat tapi hati tisu. Manusia ini kadang-kadang kita tak tahu. Sebab kesedihan melampau ini adalah kalau kita tak kontrol, pembunuh dalam senyap. Dia kalau tak dia bunuh diri, dia boleh bunuh orang. Jangan main-main. Jangan main-main. Tu yang dekat Kuala Selangor. Apa berlaku? Mak dia kena sembelih. Ibu kena sembelih dengan anak. Ini berlaku. Jadi kita, ya Allah, kena hati-hatilah. Bila ada perasaan sedih ni, kita kena tengok. Kita kena kawal dan kita kena bantu dia. Okey, kita tengok apa Imam Ibn Taymiyah sebut tentang kesedihan. Imam Ibn Taymiyah menyatakan sedih ini terbahagi kepada dua. Sedih yang terpuji dan sedih yang tercela. Sedih ini dapat pahala, sedih ini dapat dosa. Sedih pun boleh dapat ganjaran dia. Pahala pun dapat, dosa pun dapat. Kita tengok sedih yang tercela, sedih yang perlu kita elakkan. Sedih melihat, sedih yang tercela ini berlebih-lebihan dalam bersedih, meratap-ratap, menyalahkan takdir, tidak redha dan bersabar dalam ujian. Dia tak redha dan tak bersabar dengan ujian. Sebab Allah sebut dalam Quran tentang kesedihan ini. Ada banyak surah yang Allah sebut tentang kesedihan. Kita bagi 2 surah pun dah memadai. Daripada surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang yang paling tinggi darjatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Allah kata lah tahzan, jangan bersedih. Surah At-Taubah surah ke-9 ayat ke-40. Lah tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu berduka cita atau bersedih, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. Nampak 2 kali dah dalam surah ini Allah sebut lah tahzan, lah tahzan. Jangan bersedih. Allah larang kita bersedih. Maksud yang dilarang ini melampau-lampau, tidak bersabar dan tidak redha dengan apa yang Allah berikan. Kita ni sedih itu biasa, menangis menitik air mata itu biasa. Nabi juga bersedih bila mana isteri dia meninggal dunia. Allah bagi hadiah Isra dan Mi'raj. Dalam keadaan Nabi bersedih, Allah hadiahkan dengan Isra Mi'raj. Ada kisah Nabi bersedih. So kita ini lagi lah bila diuji kadang-kadang kita bersedih, tapi kita ada batasan yang perlu kita jaga. Sedih yang terpuji bila mana kita sedih melihat musibah menimpa agama, musibah pada orang-orang Muslim, sedih dengan maksiat yang dilakukan dan ingin bertaubat. Kita sedih dengan perkara yang berlaku ke atas saudara-saudara kita. Kita sedih melihat agama kita bila dihina dan diinjak-injak. Kita sedih melihat kemungkaran yang berlaku ke atas diri kita dan kemungkaran yang berlaku ke atas orang lain. Kita tak mampu nak tahan dengan tangan kita. Kita tak mampu nak tahan dengan mulut kita. Kita tak mampu nak buat apa-apa. Kita sedih dengan perkara tersebut. Jika ada perasaan sedih ini, percayalah ini satu sifat yang terpuji, yang dapat pahalanya. Kadang-kadang perasaan sedih ini bukan kita boleh buat-buat, dia datang sendiri. Kita rasa sayu tengok saudara-saudara kita dekat Palestin, dekat Syria, tengah dalam keadaan berperang, tak cukup makan. Kita rasa sayu. Kita tengok saudara-saudara kita ini melakukan maksiat. Kita tak mampu buat apa-apa. Kita hanya mampu tahan dengan hati. Kita rasa sedih. Ini satu sifat yang perlu ada dalam hati kita. Kalau ada sifat ni, alhamdulillah, satu sifat yang terpuji. Jadi itu yang disebut oleh Imam Ibn Taymiyah. Jadi kita nak lihat satu lagi perkara yang penting, nak membezakan ini kesedihan biasa, ini kemurungan. Bila kita tahu membezakan, mudah untuk kita bantu. Ini sedih biasa, kita boleh nasihat-nasihat lagi. Tapi bila dah masuk bab kemurungan, dia memerlukan kepakaran untuk membantu supaya dia dapat sihat seperti biasa. Kesedihan adalah emosi asas. Kemurungan adalah satu penyakit mental. Kesedihan biasa, emosi. Tapi bila dia ada kemurungan, dia adalah satu penyakit mental. Yang kedua, perasaan sedih datang dan pergi, kebiasaannya hanya sementara. Kemurungan melibatkan perasaan sedih dan putus asa yang berterusan.
Ya, kesedihan biasanya tercetus daripada peristiwa atau sebab-sebab tertentu yang berlaku dalam kehidupan seharian. Ya, boleh bakal pasal sedih dan putus asa yang berterusan selama berlanjutan lebih selama 2 minggu. Kemurungan boleh dikaitkan dengan pencetus larangan tertentu. Okey, maksudnya bila kita ini sedih, emosi biasa, dia tidak kurang daripada 2 minggu. Tapi selepas 2 minggu, kita lihat orang ini masih menangis, masih kecewa, masih duduk di bucu katil, tak nak keluar bilik, tak nak makan, tak nak bercakap. Lebih masuk minggu kedua, sila bawa berubat. Sila bawa pergi hospital, minta dirawat. Jangan dibiar, dah mula mendapat penyakit mental. Cukup 2 minggu. Kalau kita rasa sedih kita tu, kita kehilangan anak, kita kehilangan isteri, kita kehilangan ibu dan ayah, berlaku satu peristiwa yang menyebabkan kita sedih, kita boleh kontrol dalam keadaan tersebut dalam hanya tempoh 2 minggu. Ini kajian daripada hospital, pakar psikiatris yang sebutkan. Kalau lebih 2 minggu, dia dah mula mendapat penyakit mental. Perlu dirawat dan dibantu. Jangan dibiar. Ziarah dia. Tengok kita punya jiran ni tak keluar-keluar rumah lepas kematian isteri, lepas kematian anak. Mana pergi dia? Lepas 2 minggu, lebih baik kita ziarah, tanya khabar dia. Bantu dia, nasihatkan dia. Ya. Kesedihan pastinya dapat mempengaruhi bagaimana kita menjalani kehidupan yang sukar, tetapi kesannya tidak begitu teruk. Ya, kemurungan secara signifikan mengganggu kemampuan kita untuk berfungsi dalam kehidupan seharian. Sedih ini kita boleh kawal, kita boleh bekerja seperti biasa. Kita boleh buat kerja, kita boleh pergi kerja, kita boleh menyapu, kita boleh makan, kita boleh layan anak-anak kita boleh pergi kerja seperti biasa, boleh datang surau seperti biasa. Tapi bila ada kemurungan, kehidupan dia berubah. Lepas 2 minggu, surau tak datang-datang. Mana pergi sahabat kita ni, selalu ada kat surau. Dah 2 minggu tak nampak. Itu dah ada satu tanda-tanda dia ada masalah. Sila buat sesuatu perkara yang boleh membantu dia. Cari dia, nasihatkan dia. Ya. Kemurungan ini sangat berbahaya. Bila dia dah ada simptom-simptom seperti ini, dia tak boleh bekerja, tak pergi kerja, tak nak pergi surau, cakap cerita sikit menitik air mata, kan? Tak nak makan, dah hilang selera makan. Kadang-kadang tak keluar bilik, tak nak bertemu dengan orang, suka bersendirian, duduk dalam tempat-tempat gelap. Kita kena bantu dia. Dah mula ada tanda-tanda masalah daripada sudut mental. Kena hati-hati, ya. Macam mana kita nak atasi dia? Kalau kita mula ada tanda kesedihan ni, supaya kita tak pergi kepada kemurungan. Ada tips yang diberikan insya-Allah. Ya, pertama sekali bila datang perkara sedih tersebut, berita-berita kesedihan, ujian-ujian menyebabkan kita rasa sedih, kita akui dan menerima kesedihan yang dihadapi dengan redha. Senangnya ustaz cakap. Ustaz tak kena boleh. Cuba waktu tu kena pada kepala kita. Tapi ada ya tips yang Nabi bagi. Bila datang berita buruk, berita yang menyebabkan hati kita tak tenang, sebut istirja, lafaz istirja. Apa lafaz istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita serahkan kepada Allah. Bila kita sebut itu yang Nabi ajar, kita akan redha. Tanda kita redha. First keluar daripada mulut kita, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dapat berita kematian anak kita, contoh na'udzubillah, anak kita aksiden meninggal dunia. Terus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali tak hilang sedih, tak kurang rasa sedih tu, nak pengsan rasanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca lagi doa yang Nabi ajarkan, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khaira minha. Minta Allah gantikan dengan perkara yang lebih baik. Itu yang diajarkan kepada Ummu Salamah. Ya, bila mana suaminya syahid, Nabi ajarkan kalimah tersebut. Sebab dia terlalu sedih bila mana suaminya tak balik daripada medan perang. Nabi ajarkan doa tersebut. Kita redha, kita serah dulu bulat-bulat kepada Allah. Kita
serahkan urusan kita kepada Allah, kita serahkan perasaan sedih kita kepada Allah dulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey. Kedua, semampunya kita berdoa serta lakukanlah solat malam. Dapat 2 rakaat pun jadilah. Tengah dalam urusan ke hospital ke apa kan, tunggu daripada berita hospital tak keluar lagi, pergi dekat surau, kita terus solat sunat 2 rakaat. Sujud dengan Allah, mengadu dengan Allah, berikan kekuatan. InsyaAllah kita dapat kekuatan, Allah campakkan kesabaran. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Bersabarlah dengan menunaikan solat. Itu formula yang terbaik. Nak dapat sabar, nak Allah campakkan sifat sabar dalam hati kita, tak ada lain cara dia, solat. Sujud dengan Allah, Allah akan campakkan kesabaran. Allah campakkan redha kepada kita. Bila kita redha, kita sabar, alhamdulillah, kita tenang hadapi ujian tersebut. Luahkan emosi dan jangan sembunyikan, kerana proses kerja itu satu proses yang unik. Luah pada tempat yang betul dan sesuai. Ini satu lagi perkara yang perlu kita buat. Kalau marah, kena diam. Tapi kalau sedih, kena luah. Bagi tahu kepada orang yang dipercayai dan boleh memberi nasihat dengan baik. Jangan sampai salah orang. Kadang-kadang orang ni suka lihat kita ada masalah. Dia tahu kita ada masalah, kita cerita kat dia, disebarkan aib kita. Kadang-kadang manusia ni berpura-pura. Dunia ini tipu-tipu. Sekarang budak-budak sebut macam tu. Budak suka sebut, dunia ini tipu-tipu je Ustaz. Semua berlakon je depan kita ni. Depan nampak baik, pejak semut pun tak mati. Belakang ditikam je kita. Dia suka dengan masalah kita dan disebarkan aib kita. Tu kena hati-hati bila kita nak luahkan satu perkara, kesedihan, masalah, cari tempat yang betul dan sesuai, kita ceritakan. Jangan disimpan yang boleh menjadi barah dalam hati kita. Kalau kita simpan kesedihan ini terlalu lama. Berlaku di satu tempat, di Meru juga, apa yang berlaku, ini pun bagus juga ni. Dia berlaku pergaduhan sama isteri sehingga nak bercerai. Isteri ni sedih. Dia ceritakan masalah ini kepada jiran dia. Dia cari jiran dia yang dia baik. Bagus. Jiran ni pun bagus bagi nasihat. Bagus. Dia pergi ceritakan satu perkara yang baik. Yang kedua, jiran yang mendengar pun jiran yang baik, dia dengar, dia bagi nasihat. Tapi cara dia bagi nasihat tu tak betul. Apa dia buat? Jirannya ajak pergi karaoke dekat Kelamprit. La ilaha illallah. Ini berlaku tuan-tuan. Berlaku di tempat saya. Ya Allah, saya dengar, saya tepuk dahi. La ilaha. Ajaknya karaoke. Yang pergi karaoke ni umurnya berapa? 69 dekat 70 tahun. Yang mengajaknya. Kita ingat kita tanya orang lebih tua, dia bagilah nasihat mengikut pengalaman dia. Kan? Bila umur makin panjang, pengalamannya makin banyak. Dia bagi nasihatnya, ajaknya karaoke. Tak apa-apa. Saya bawa ke satu tempat, dia boleh bagikan ketenangan. Betul, tenang dia baginya. Karaoke dekat Kelamprit. La ilaha illallah. Salah tempat lah tu. Salah jumpa orang. Wallahi ini benda berlaku. Jadi berhati-hati kalau kita nak bagi nasihat atau kita berjumpa dengan orang meminta nasihat. Pastikan orang tu boleh bagi nasihat yang baik. Kadang-kadang dia cucuk-cucuk lagi pun ada juga. Jadi dia mencucuk-cucuk. Kau bagi je dia memang jahat tu. Kau tinggalkan je lelaki kau tu. Ada. Dia suruh tinggalkan lagi bercerai-berai lagi masalah tu. Na'uzubillah. Kan? Hati-hati, kadang dia tak bagi nasihat pun dia dengar okey, dia just dengar pun okey lah, kan. Yang penting kita ceritakan masalah tersebut. Seterusnya kita buatlah aktiviti fizikal. Sibukkan diri kita. Bila ada sedih, jangan kita duduk bersendirian. Sibukkan diri kita, datang je ke surau. Teruskan aktiviti di surau, teruskan hadir. Datang secara berjemaah. InsyaAllah kita dapat kekuatan. Allah campakkan kekuatan. Dalam jemaah ada rahmat. Alaikum bil jemaah. InsyaAllah ada rahmat Allah akan bagi. Allah akan bagi ketenangan, Allah bagi sabar, Allah bagi kekuatan, insya-Allah. Selepas itu cuba ikhtiar dengan kaedah mandian daun bidara. Cari daun bidara, tumbuk daun tu, letak air, minum, buat mandi. Ini pengalaman tajribah daripada ulama. Antara bahan yang ada dalam daun bidara, Allah jadikan itu boleh memberi ketenangan dalam hati kita. Pesakit-pesakit yang ada kaitan dengan masalah emosi, masalah psikiatris seperti skizofrenia, bipolar, depression, kemurungan ini, antara bahan yang sangat membantu adalah daun bidara.
Setakat ini sangat-sangat membantu. Boleh cubalah. Kalau tengok dia dah mula 2 minggu tu tak keluar rumah, anak kita mula ada tekanan, segera buat kaedah ini, insya-Allah ia sangat membantu. Seterusnya bagaimana kita nak tengok dengan kesedihan yang melampau ini syaitan itu boleh masuk. Ya, pertama cara jalan yang dia ada, ya, hilangnya sifat sabar membuka pintu jin untuk masuk ke dalam badan. Bila kita mula meratap-ratap, ya, kita hatinya telah lemah, jiwa kita tengah lemah, inilah peluang untuk dia masuk. Datang bisikan. Dia akan datang bisikan. Kau terjun je, kau terjun je, kau terjun je. Terjun. Dia tak boleh kontrol keadaan tu. Kau nak selesaikan masalah kan? Bunuh diri. Terjun, mati jalan terbaik. Kau mati, selesai masalah. Orang tak cari kau, rahsia kau pun tak terbongkar, akan selesai. Naik tingkat 5, terjun. Biasanya orang yang dah ada bisikan untuk bunuh diri ini, saya boleh bagi jaminan 100% ada masalah gangguan jin. Syaitan dalam badan dah ada, dia bisikkan dekat telinga, dia bisikkan dekat hati supaya buat perkara di luar batasan. Terjun bunuh diri, kelar tangan, minum pencuci lantai. Saya dapat kes-kes yang minum pencuci lantai pun ada. Dia ambil pencuci lantai, ya, dia Febris ke apa saya tak ingat lah, tapi dia minum separuh cawan. Sahabat saya tahun 2003, 2004, 2005 ke 2006, macam tu, 2005, 2006, tinggal di Jalan Tip. Sahabat saya sama-sama sekolah. Apa dia minum? Racun Spark. Racun Spark ni the best racun rasanya untuk rumput. Dia minum Spark separuh cawan. Petang tu dia minum, maghrib tu dia terus muntah, bawa pergi hospital. Di hospital kita tengok kejadian yang sangat menyayat hati. Apa berlaku? Dia muntah hijau. Dia muntah hijau, najis keluar warna hijau, hancur dalam badan. Organ-organnya hancur. Lelaki bunuh diri minum racun Spark. Orang Jalan Tip. Kawan saya, sahabat sekolah, memang rapat, kenal betul. Bila dapat berita masuk, saya dah bekerja dah, saya dah lepas habis SPM, kerja kilang waktu tu, sebelum sambung belajar, saya dapat berita kawan kita ni dapat berita setengah sakit. Dia tak cakap sebab apa sakit. Pergi hospital baru tahu yang dia pergi minum racun Spark. Macam mana dia boleh terminum? Dia ada masalah apa, bergaduh mungkin dengan keluarga. Bisikan. Ambil racun, letak dalam botol mineral, telan. Separuh cawan. Meninggal dunia. Petang minum, malam meninggal. Malam meninggal. Setakat yang saya pernah alami, betul berlaku depan mata, 2 orang lah setakat ni. Kawan-kawan saya berada di Meru, ya, yang dah minum racun. 2 orang. Bayi saya. Bayi saya dah minum racun. Ya, sedih bila perkara ini berlaku. Moga-moga Allah beri keampunan kepada sahabat-sahabat saya ini. Moga-moga dia sempat, ya, bertaubat dengan izin dan kehendak Allah. Kan? Tapi tak sempat. Tapi sedih lah. Bila minum, masa jarak untuk dia selamat tu sangat singkat. Sebab dia ambil racun yang paling baik tu. Rasa Spark, kalau orang biasa meracun, Spark the best. Racun untuk bunuh. Inilah rumput-rumput ni. Rumput-rumput degil ni, Spark the best lah. Tapi saya dah tengok 2 kejadian, ya, yang berlaku dengan sahabat-sahabat saya apabila meminum racun. Lelaki, bukan perempuan. Ya. Jadi kena buat sesuatu bila nampak ada kemurungan, kita nasihatkan dia bertindak segera. Bila makin lama datang bisikan, dia boleh membuat perkara di luar, ya, daripada apa yang sepatutnya. Kita tengok macam pelik, segera buat tindakan. Ya, seterusnya, kemurungan akan menyebabkan tidur terganggu, badan fizikal menjadi letih dan lemah, membuka ruang kepada gangguan jin. Bila kita ni dah mula kemurungan, masalah seterusnya akan berlaku, kita sukar nak tidur. Kebil mata kita. Malam tak boleh tidur, akhirnya siang kita penat. Bila siang kita penat, badan jadi letih. Waktu inilah fizikal kita lemah, syaitan itu datang. Dia masuk dalam tubuh badan, akhirnya mengganggu pesakit ini. Ya, yang seterusnya membawa pesakit dan berikhtiar dengan cara yang salah, tidak berjumpa doktor pakar atau sekretaris atau jumpa peruqyah. Dia tahu dia ni ada masalah, dah mula kemurungan, dah kita tuduh kena sihir. Dah tu duduk dalam bilik lama-lama, sihir tu. Dah kena sihir, dia tu dah kena sihir.
So bawa jumpa bomoh, salah jumpa orang lagi. Dah salah jumpa orang, salah terima rawatan, akhirnya boleh menyebabkan kejadian yang tidak sepatutnya. Masalah bertambah besar. Ya, jangan kita sampai tersalah jumpa orang. Sangat berbahaya dan boleh memberikan kesan yang cukup berbahaya. Dia tak kena sihir pun. Dia tak kena sihir, cuma dia jadi kemurungan. Jadi kena jumpa pakai sekretaris, jumpa kaunselor ataupun jumpa perawat ruqyah untuk dibantu. Jangan sampai tersalah orang. Bila tersalah, benda tak selesai, akhirnya menjadi perkara yang lebih teruk dan lebih berbahaya. Jadi last sekali insya-Allah sebelum kita tutup, apa amalan yang boleh kita buat jika kita sedang diuji dengan kesedihan? Okey, apa zikir-zikir yang boleh membantu untuk mendapatkan kekuatan jiwa kita? Yang pertama, yang tadi saya ajarkan, lafaz istijak jangan ditinggalkan. Bila terus dia dapat berita yang menyebabkan hati kita ini sedih, istijak dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, seterusnya ya, istighfar ya lebih daripada 70 kali. Ya, sebab Nabi sendiri sentiasa beristighfar dalam satu hari lebih 70 kali. Ya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan memohon ampun kepadanya setiap hari lebih daripada 70 kali." Ya, jadi bila kita dapat je berita sedih itu dengan istighfar, mampu menguatkan jiwa kita. Sebab kita mohon ampun kepada Allah, Allah akan buka ruang jalan kepada masalah kita. Allah akan bukakan jalan, memberikan kekuatan kepada permasalahan kita. Istighfar terus. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Terus istighfar. Yang kedua, istighfar masih rasa sedih itu tak kurang. Jangan tinggalkan selawat dekat atas Nabi. Ya, surah daripada surah Al-Ahzab ayat yang ke-56, hari-hari setiap Jumaat kita dengar ya ayat ini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatannya kepadanya dengan salam yang sempurna. Ya, kita gabungkan pula dengan istighfar tadi. Lepas istighfar, kita selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Tak hilang juga Ustaz, macam mana nak buat ni? Masih sedih, masih tak boleh nak terima keadaan. Berjurai-jurai air mata. Sebab selawat ini lafaz dia lembut. Dia jenis lembut bacaan zikir dia. Kalau kita zikir selawat ini, dia bersifat lembut. Kan? Kita dah lah sedih, dilambangkan kelembutan. Betapa-betapa lembut dah kita. Tak, kita sebenarnya selawat ini, dia punya impact tenang. Kita tengah susah hati, tengah sedih, kita nak lawan dengan ketenangan. Nak dapatkan ketenangan, formula dia, cari zikir yang betul-betul memberi tenang, antaranya selawat. Selawat ini membantu menenangkan keadaan orang yang tengah huru-hara. Selawat banyak-banyak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seterusnya apa yang boleh kita baca daripada surah Ali Imran ayat ke-173. Apa yang ada dalam surah Ali Imran ayat 173? Apa zikir yang ada dalam tu? Kalau siapa baca Quran, boleh tengok dalam tu. Apa Allah sebut? Ayat dia, hasbunallahi wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah jadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Kita cukuplah bagi pada Allah. Kita dah istighfar, kita dah istijak, kita dah selawat, kita minta lagi kepada Allah. Cukuplah Allah sebaik-baik penolong aku. Cukuplah Allah. Hasbunallahi wa ni'mal wakil. Hasbunallahi wa ni'mal wakil. Akhir sekali kita tutup dengan zikir kita dengan bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini kalimah simpanan di syurga. Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Qais, wahai Abdullah bin Qais, katakanlah
La haula wala quwata illa billah, kerana ia merupakan simpanan pahala berharga di syurga. Hadis riwayat Bukhari 7386. Kita gabungkan ke semua tadi. Ya, kita mula istighfar, lepas istighfar kita selawat, lepas selawat kita gabungkan dengan hasbunallahi wa ni'mal wakil, tutup dengan wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Okay, kita mula istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hasbunallahi wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah kita dapat kekuatan berjalan, ya, melalui ujian kehidupan seterusnya, insya-Allah. Moga-moga Allah terus berikan kita kekuatan, moga-moga Allah teruskan beri kita redha-Nya kepada kita, moga-moga Allah terus berikan nikmat kesihatan, moga-moga Allah, ya, memberikan kasih sayang serta rahmat-Nya ke atas kita. Wallahu alam. Jika ada soalan saya buka, insya-Allah. Bersoalan. Okey, insya-Allah bulan hadapan tajuk yang baru, ya, punca yang keenam adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan jin, antaranya mentera, jampi, serapah dan amalan-amalan yang boleh mendatangkan, ya, gangguan jin. Minggu depan saya bawa barang-barang pusaka, barang-barang saka, barang-barang yang ada kaitan dengan sihir, barang-barang yang dijumpai, ya, ketika rawatan yang mengalami masalah sihir. Ada satu barang tu dia berbalut kain berwarna putih, diletakkan dalam botol, ditanam dekat satu kawasan rumah. Bila kita buka kain tu, ada senarai nama ahli keluarga tersebut. Dahsyat saya tengok ni. Betul-betul kena tu. Memang kalau kena ni, Allahu Rabbi. Ditanam kat dalam tu, jumpa korek-korek dalam botol, buka kain tu, satu senarai nama. Ditulis ada jampi dia. Bawa kat jampi tu, ada senarai nama ahli keluarga terbaik ini. Saya cakap Allahu Akbar. Nanti saya akan bawa barang tersebut pada kuliah akan datang. Wallahu alam. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'as innal insana lafi husn illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.